kita pergi kepada al-fawaid. Ada beberapa faedah. Yang pertama, fawaid tarbawiyah, faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang kita baca ni, ya ayuhan nasu antumul fuqara, manusia, kamu semua tu fakir belaka. Allahu akbar. Ayat ini menetapkan, qarrarallahu, Allah Ta'ala telah takrirkan, menetapkan bahawa manusia tu fakir, berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Fakir dari sudut mana? Min jami'il wujuh, fakir dari semua sudut. Ketika kita nak jadi, kita tak jadi kita sendiri, Allah yang jadikan. Kemudian anggota kita tak nak tunjuk kita ni kuat tak kuat, Allah yang beri kekuatan. Ada orang yang anggota dia kuat, ada anggotanya lumpuh, ada anggota yang cacat, tak cukup. Fakir kita kepada rezeki, kita nak makan, Allah yang beri rezeki. Fakir kita ketika datangnya bala bencana, penyakit, kita tak mampu nak tolak. Hari ni sudah hampir 2 tahun, kedua tahun dah kita ni duk main dengan COVID. Kejap-kejap kena cucuk. Mula-mula vaksin 1, vaksin 2, vaksin akhir sekali vaksin 3, entah berapa vaksin lagi kena. Apa dia? Macam-macam dia punya, tak boleh nak tolak kita ni kecuali usaha ikhtiar. Yang kelima, fuqara, fakir kita kepada pendidikan, dia panggil tarbiyah, macam mana kita pun tak berani juga nak buat. Kejap-kejap keluar berita budak-budak bertumbuk di asrama, bully, dia panggil bully. Allahu akbar. Fakir kita kepada ketuhanan, kita berhajat kepada Allah Azza wa Jalla yang kita sembah, yang kita puja. Fakir kita kepada ilmu, asalnya kita jahil, Allah yang ajar kita. Fakirlah, senang. Fakir bimaknal kalimah, fi jami'il wujuh, fakir dalam segala-galanya. Tak usah kata kita kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ayuhana antumul fuqara'u ilallah. Yang tadi kita bercakap fuqara, kamu tu fakir. Fakir min jami'il wujuh. Yang kedua ni fuqara'u ilallah, kamu fakir. Ayat ini memberi i'lam, memberi maklum bahawa kita ni sangat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang bergantung diri kepada makhluk, maka orang tu orang tak cerdik. Orang bergantung diri kepada makhluk, apalagi makhluk yang sudah mati, pergi duduk korek kubur dia, duduk main, gosok kubur sana sini. La. Kita terus bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala yang maha kaya, al-hamid, lagi terpuji. Al-hamid huwal ladzi lahu minas sifat. Allah Ta'ala yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji, yang patut dipuja dan dipuji. Patut dipuja, dipuji. Siapa dia tak puja Allah Ta'ala, bermakna dia tak sayang ke Tuhan. Siapa dia tak puji Allah, bermakna dia tak sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, saya sayang. Mana boleh Abu Ana tuduh macam tu? Kami ni sayang kepada Allah. Betul? Betul. Abu Ana mau tanya soalan. Soalan ni jangan marah kalau ditanya. Kita dah ijazahkan zikir ni. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Semalam sampai hari ni, 24 jam. Berapa kali seorang-seorang sebut nama Allah? Oh, tanya soalan sensitif selalu. Soalan provokasi selalu. Dah. Maaflah Ustaz. Saya janji dulu nak kata 500 hari. Tak sempat, semalam 5 kali je. Di mana lidah kita? Di mana hati kita? Sebab lidah ni akan bergerak berdasarkan hati. Bila hati ingat ke Tuhan, lidah akan bergerak. Hati. Bila hati terkunci, terkuncilah yang lain-lain. Kenapa Tuhan kunci? Tuan-tuan dan puan-puan, malam nanti rewind balik kehidupan kita 24 jam. Berapa kali kita sempat zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar? Berapa kali? Tak cukup 500 kali. Menangis tuan-tuan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di antara doa kita, ya Rabbi ya Karim, dengan sebab dosa-dosa akulah hatiku tak ada signal untuk ingat kepadamu. Hati tak atas signal ke kepala, tak atas signal ke mulut, lidah tak bergerak. Kita minta dengan Allah, ya Allah, bukalah kunci hatiku supaya aku sentiasa ingat kepadamu, ya Allah, dalam semua keadaan. Doa. Tengok. Yang keempat,
Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang dengar nasihat Nabi itu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Falladzina yaqbaluna an-nizara, orang yang dapat mendengar nasihat, orang yang mendapat manfaat itu, iaitulah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tak takut, macam kita nasihat cakap dengan lembu. Tuan-tuan pergi dekat lembu, bawa mikrofon, cakap dengan dia. Mu, kambing, dengar aku nasihat. Apa faedah? Tak ada faedah apa-apa. Manusia yang tak ada kepahaman sama juga macam kita bercakap dengan hayawan, tidak ada. Jadi kita nak keluar daripada kelompok itu, bila bercakap tentang Allah dan Rasul, buka telinga, buka mata, biar kita dengar apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ingat baik. Bagaimana? Apa contoh? Contoh orang takut ke Tuhan ni, yang pertama dia dengar, dia terkesan, kemudian anggota dia bergerak, mulutnya zikir, anggotanya solat, bantu orang, berpuasa, alhamdulillah. Yang kelima, fa in wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Siapa dia bersihkan diri dia, maka dia telah membersihkan hati dia. Untuk diri dia. Jadi kita hari nak bersih hati dengan apa? Marilah kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bersih kita ni untuk kita. Sebab tu orang yang melakukan dosa, dia panggil orang yang menzalimi diri sendiri. Orang buat dosa, nama dia orang zalim pada diri sendiri. Kenapa? Kenapa? Sebab bila dengan dosa, dia akan diazab. Sayang ke tubuh kita, sayang. Kenapa kita nak azabkan dia? Dan orang yang membersihkan jiwa, dia telah bersihkan diri dia. Sebab apa? Bersih daripada dosa, daripada mungkar, daripada maksiat. Alhamdulillah. Yang keenam, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Ulama tadabbur kata al-hasu ala tazkiyatin nafsi. Ayat ini menggalakkan kita supaya bersih jiwa kita, insya-Allah. Tuan-tuan, setiap kita tahu kemaslahatan diri kita. Kita tahu apa yang kita nak buat. Kita tahu apa yang kita nak cakap. Kita tahu apa kesan daripada perbuatan kita. Maka kita mulalah. Tinggalkan sedikit demi sedikit. Orang tanya ulama, al-akhlaq, perangai kita ni, jiwa kita ni, kasbiyun aw wahbiyun. Kasbi makna kita boleh usaha jadi orang baik, ataupun hebatun minallah. Wahbiyun, wahbi, mati. Jangan salah berbaris. Jadi muka lain pula. Wahbiyun maknanya anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita diam-diam, tiba-tiba jadi baik. Kenapa? Tuhan tukar hati dia. Ulama kata bukan begitu. Kita kena usaha. Tuan-tuan dengar kat tidak cerita Sayyidina Umar, dengan ketegasannya, dengan ni. Tapi kata orang, dalam sifat Sayyidina Umar di akhir hayat dia, ada lurahan air mata ni. Di pipi dia ada kesan aliran air mata. Umar yang orang takut pada dia, akhirnya malam hanya menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Hati kita boleh diubah, tapi syarat dia nak berubah. Itu syarat. Sebab tu bila orang mari pondok saya akan tanya, tuan nak duduk sini kenapa? Kenapa nak duduk sini? Matlamat, objektif datang sini kenapa? Dia kata saya nak jadi orang baik, Ustaz. Saya nak tinggalkan dosa maksiat, mencari persekitarannya. Kita kata alhamdulillah, insya-Allah. Tapi kalau mari sebab serabut Ustaz duduk rumah, anak duduk minta harta je, baliklah. Pergi settle harta dengan anak-anak dulu. Mari bukan kerana Allah, kerana nak cari, nak serabutkan anak dia harta. Ada juga orang mari sini sebab apa? Sebab dia kahwin lain. Mari nak sembunyi bini. La, kita kata bukan tempat perlindungan di sini. Di sini tempat mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Ingat, hati-hati. Jadi kita kena cuba. Dalam ilmu psikologi dia kata quwwatul azimah tughayyiru syai'. Kekuatan jiwa nak berubah, itu permulaan jalan yang baik. Dalam hadis kata an-nadamu taubah. Menyesal itu taubat. Maksudnya kalau kita nak mula perjalanan hidup baru, bermula dengan kekuatan jiwa nak berubah. Tapi kalau jiwa tak nak berubah, pergilah cakap. Orang Kelantan kata royaklah rimah gajah pun, dia tak akan tak dia apa. Banyak kali dah saya cerita tentang orang tak nak berubah pergi Mekah kan. Dia isap okok kat Mina. Saya pegang tangan dia. Bang, kita di Mina ni. Ya, saya tahu. Tapi padamlah rokok.
kalau kita tak nak berubah di sini waktu haji, kenapa bila lagi nak? Memang saya tak nak berubah. Dia jawab, Allahu Akbar. Saya kata astagfirullah, sombongnya makhluk ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ubahkan dia sebelum dia balik. Allahu Akbar. Baik. Tamatlah yang ke-6, kita pergi pada yang ke-7 di bawah fawaid al-ilmiyah. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua tu fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Allaqa subhanahu al-faqra ilaihi bismihi. Allah Ta'ala letakkan kefakiran kita itu kepada Allah dengan namanya sendiri. Fuqara ila Allah. Tuhan tak kata kamu berhajat kepada Rabb, lah, kepada Allah, kepada Tuhan. Liyu'zina, supaya Allah nak bagi kepada kita bahawa kefakiran manusia itu ada dua kategori. Tulis tuan-tuan. Kefakiran itu ada dua kategori, iaitulah faqrun ila rububiyatihi. Semua makhluk ini fakir, berhajat kepada kuasa Allah Ta'ala, pentadbiran Allah Azza wa Jalla, ketuanan Allah Azza wa Jalla. Semua, tak kira yang kafir tak kafir pun semua berhajat belaka. Kalau tidak, tak makan nasi dia. Yang kedua, faqrun ila uluhiyatihi. Kefakiran kita kepada ketuhanan Allah Azza wa Jalla, uluhiyah. Al-uluhiyah. Inilah kefakiran yang telah diguna oleh para nabi, rasul, hamba-hamba yang soleh. Inilah kefakiran yang memberi manfaat kepada kita di dunia di akhirat. Kita fakir kepada ketuhanan Allah Azza wa Jalla, maka kita tak sembah kecuali Allah, kita tak minta pertolongan kecuali kepada Allah, kita tak minta perlindungan, pergantungan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Tulis tuan-tuan, fakir tu ada dua. Jadi fakir biasa tu biasalah. Kafir ke, tak kafir ke, binatang ke, hayawan ke, semuanya berhajat kepada pentadbiran Allah Ta'ala. Tuhan hantar mari makanan, dia makan. Tapi kefakiran yang kita nak, al-faqru ila uluhiyatihi. Sebab itu Allah sebut nama dia, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu berhajat kepada Allah. Tuhan sebut nama yang maha mulia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nama ini terpasak dalam jiwa. Kita sentiasa ingat kepada Allah pagi, petang, siang, malam. Kita takut melakukan maksiat kepada Allah ketika zahir dan tersembunyi. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami orang yang takut padamu, zahiran wa batinan, yang zahir yang batin, depan orang dan belakang orang. Biarlah kita jadi orang yang takut kepada Allah. Amin. Yang ke-8, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah kata, Allah Ta'ala al-ghaniyu. Mana-mana ghani? Al-ghinal mutlaq, yang kaya sekaya-kayanya. Min jami'il wujuh. Kata ulama, al-ghaniyu dia bawa dengan alif lam. Huwal ghaniyu, maknanya kaya yang meliputi segala perkara. Kalau kata ghani, ghani saja tu boleh jadi lain, tapi al-ghani, al-ta'rif, makna Allah Ta'ala ni kekayaan dia yang mutlak. Dan Allah kembarkan dengan al-hamid. Al-hamid, yang terpuji. Sebab apa? Kaya yang terpuji. Allah nak bezakan dengan sebahagian dia panggil haji bakhil, kata orang dah. Kaya bakhil. Ada orang yang tak puji dia. Oh, dia ni kaya lah, kaya. Harta dia juta-juta, tapi dia punya bakhil boleh tahan juga tinggi darjat. Lah. Allah gambar kepada kita al-ghaniyul hamid. Kaya yang terpuji. Maknanya Allah Ta'ala kaya, rahmat dia sangat luas. Dia bagi makan kepada hayawan, dia bagi makan kepada orang, yang kafir, yang Islam semua dapat makan maka. Allahu Akbar. Ataupun kaya tanpa hak, seperti pergi mencuri, merompak, rasuah, riba, semua tu tidak terpuji. Kaya tak terpuji. Allah Ta'ala al-ghaniyu al-hamid. Masya Allah. Yang ke-9, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain tidak ditanggung oleh orang lain. Maknanya secara umumnya ayat ini menunjukkan kamalu adlillahi azza wa jalla, sempurnanya keadilan Allah azza wa jalla. Sempurnanya keadilan Allah azza wa jalla. Allah Ta'ala tak letak dosa orang lain ditanggung oleh orang lain. Tak ada. Dosa orang lain tidak ditanggung oleh orang lain kecuali dosa yang bersebab sebagaimana hadis yang saya baca tadi. Siapa dia menganjur, maka dia ambil sekali dosa dengan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi penganjur maksiat. Jangan jadi penganjur macam orang sekarang ni, saya tak anjur apa, tapi saya buat senarai. Dia krik satu tuduhan kepada orang, dia pun buat senarai. Masukkan nama orang tu, orang ni. Tuan tunggulah di akhirat esok. Setiap orang baca, orang percaya, orang share senarai awak, kita jumpa di akhirat. Na'udzubillah.
Baik, yang terakhir para jemaah sekalian, innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang betul-betul manfaat daripada peringatan ini siapa? Orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau betul-betul zahirnya takut, batinnya takut, zahir akan terselah, dia tak akan buat maksiat, dia tak akan langgar perintah Allah, dia akan menunaikan solat dengan sempurna. Itulah tandanya orang tu takut kepada Allah. Kenapa dia tu diam tu? Dia takut ke Tuhan tu. Dia semaya ke tak? Tak. Berapa peksen lagu tu? Tak. Macam anak ni nak buat. Anak declare, saya ni taat pada ayah dia. Semua ayah dia suruh, mak dia suruh buat, langsung dia tak buat. Taat apa benda tu? Jadi kita kata kita taat pada Allah Ta'ala, tapi semua perintah Allah tidak diikut. Kita kata apakah ketaatan yang kamu tunjuk? Kita kata itu taat palsu. Na'udzubillahi min ghadabillah. Kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Tamatlah 10 perbincangan. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan yang akan datang bermula ayat 19. Ayat 19 InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.